of all okay, first of all, kalau kamu tengok dekat sini, ini merupakan dia punya kandungan dia. Okay, so kandungan dia pertama ialah pembentukan image oleh kanker. Okay, so pembentukan image oleh kanker, maksudnya dekat sini kalau kamu kena tengok dekat sini, kamu akan learn in this chapter ni, kamu akan learn macam mana image yang akan form dekat kanker, apa tu light, apa tu pembantulan, apa tu pembiasan. So, ini semua merangkumi chapter ni lah. Okay, dan untuk pengetahuan kamu, chapter ni adalah perkembangan daripada, tak silap saya form 2 kot kamu belajar. Form 2 ke darjah 6 ke darjah 5 tak tahu. Yang pasal pembiasan tu, yang ada travel in different medium tu. Kamu perasan tak? Dia ada macam ni. Okay, refraction of light. Refraction yang macam ni, pembiasan. Okay, sebab kamu ada dua. Lights ni, konsep ni ada dua saja. Satu pemantulan cahaya, satu lagi pembiasan cahaya. Jadi dua konteks yang berbeza. Okay, yang kamu belajar. Dan ini chapter ni perkembangan dia lah. Dia akan kamu belajar secara lebih mendalam lagi pasal lights and optik. Okay, so pertama sekali kanker, lenses. Yang bagi yang nak pakai cermin mata ni, chapter ni mungkin adalah kamu kena tahu lebih tinggi, banyak sikit lah pasal dia naluri kamu, sebab kamu dah memang asalnya pakai lens, convex lens. Maksudnya pakai cermin mata ni dia ada convex ataupun concave lens. Okay, both yang lens yang berbeza dan yang additional is a lens sekali. Yang pakai dekat mata tu kan lens kan, tak payah pakai spectacles tu. Okay, so konsep sekarang ni, kanker boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kanker cembung dan kanker cekung. Okay, cembung dan juga cekung. Sebenarnya saya ini first time ajar dalam bahasa Melayu, so saya pun pronunciation pun saya dah biasa dengan convex dan juga concave. So kamu in bahasa Melayu, in bahasa kita panggil cembung, bagi convex, dan concave kita panggil cekung. So macam mana kamu nak bagi saya dah kenal dia punya shape dia dah kenal, tak ada masalah. Tapi kalau bentuk dia kamu tak kenal, maybe sukar sikit kamu nak tahu pasal dia punya ray dan apa image yang akan form. Itu semua dia tak ada tajuk subtopik yang penting yang kamu kena tahu dalam chapter ni. Okay, yang kedua, sinar cahaya akan menipu apabila melalui kanker cembung, dan sinar cahaya akan mencapar apabila melalui kanker cekung. Kamu nak faham macam mana ni, depends kepada pemahaman kamu lah. Okay, apa yang nak kata kat sini, kalau kamu tengok dia punya ray dekat sini, ini merupakan light ray dia. Okay, so bila sinar akan menumpu, dia tengok the ray will converge ni dia akan menumpu. Okay, bila dia pass convex, bila dia melalui kanker cembung kat sini, bila dia kanker cembung ni dia akan menumpu. Convex line ni dia akan menumpu. Okay, dan sinar cahaya, okay, dan light ray ni akan mencapar, dia akan diverge. Bila dia akan diverge, bila dia akan melalui kanker cekung. Maksudnya bila dia lalui concave, dia akan diverge. So dua terms yang berlainan dekat sini. Satu dia akan converge dengan diverge. Converge, convex, diverge ni concave. In bahasa Inggeris dia senang sikit nak hafal sebab concave dengan convex dengan converge ni lebih kurang macam sama dia punya pronunciation. Kalau kamu perasan dekat sini dulu masa saya ajar bahasa Inggeris, saya akan ambil macam ni, convex. Okay, so dia C-O-N-V-E-X kan, dia tengok converge pun sama juga, semua perkataan A je berubah. Jadi dia punya image that dia will form ni, dia akan buat apa, dia akan converge. Image form ni converge. Dia akan buat apa, dia akan convergekan image dia lah bila melalui convex lens. Okay, dan untuk concave iaitu cekung, dia akan mencapar lah. Okay, dan nombor 3, raja di bawah menunjukkan titik fokus dan panjang fokus bagi kanker cembung dan kanker cekung. Okay, first of all kita tengok dulu kanker cembung, convex. Okay, tengok ray dia, ni ray dia.
Okay. Ray dia melalui convex ni. Ni convex. Dia akan lalui convex. Okay. Lepas tu tengok dia akan lebih fokus, tengok, nampak? Dia akan lebih fokus. Itu yang dimaksudkan dekat sini, tengok. Dia akan lebih fokus. Nanti kamu akan tengok concave macam mana. Ini convex. Tengok dia akan lebih fokus. Dia lebih menupu kepada satu point. Itu yang dimaksudkan dekat sini tu. Dia menupu kepada satu point ni. Tengok focal point dekat sini. Dia akan menupu kepada satu point. Ini yang kamu kena tahu. Dan untuk pengetahuan kamu, ray ni kamu kena tahu betul-betul. Sebab ada soalan SP yang pernah keluar, dia suruh lukis ray lepas menebusi kanta cembung. Kalau dia ada soalan, dia buat macam ni. Okay. Dia lukis macam ni. Okay. Dia bagi ray kat sini. Okay. Lepas kanta cembung ni, dia sini dikosongkan. So bila kamu sini disuruh lukiskan kamu punya ray, mana ray pergi. Ray sama ada ray straight ke ataupun ray dia akan apa kita panggil menupu kepada satu titik ni kat focal point. So kalau lukis tepat 2 markah, tak tahu lukis kosong lah markah dia. Sebab soalan ni favorite paper 2. Soalan ni electrochemistry ni semua favorite paper 2, bukan paper 1. Paper 1 punya permainan bukan chapter ni. Okay. Paper 1, untuk pengetahuan kamu, paper 1 banyak dia suka keluarkan soalan-soalan biologi. Soalan-soalan yang diambil daripada biologi kan. Itu paper 1 banyak dia suka soal. Okay, contoh pasal nervous system ke, pasal excretion system kan, sistem perkumuhan ke. Itu semua dia suka tanya dekat chapter 1, kertas 1. Kertas 2 ni dia suka tanya pasal confirmnya electrochemistry dia akan tanya. Itu kamu memang tak boleh lari daripada soalan electrochemistry. Kalau tak percaya, kamu pergi tengok balik soalan past year. Paper 2 SPM Science tak pernah lari daripada soalan electrochemistry. Okay, mungkin light ray ni mungkin kadang ada, kadang tak ada. Tapi yang paling wajib ada soalan tu electrochemistry tu wajib ada lah. Okay, kalau tak ada tu memang bonus lah untuk kamu soalan tu. Maksudnya senang lah untuk kamu. Tak payah nak cerita banyak sangat pasal electrochemistry sebab dia ada kena hafal atas bawah semua kan. Electron enrichment semua kena hafal. Dan juga macam kamu kena hafal dia punya electropositivity of magnet tu kan. Yang mana duduk atas, yang mana duduk bawah. Untuk chapter ni tak payah sangat. Okay, tak payah benda tu semua. Cuma kamu kena tahu macam mana dia ray tu fokus dekat mana. Apa berlaku kepada ray bila melepasi kanta-kanta cembung dan juga cekung. Okay. Okay. Seterusnya, ini concave. Kanta cekung. So kalau kamu tengok dekat sini kanta cekung, focal point ni tengok sini. Ray lalu dia confirm dia takkan fokus. Ni dia akan diverge, tengok. Dia tak fokus. Okay, dia tak fokus. Ini yang dia suruh lukis hari tu. Concave dengan convex. Dia suruh lukis ray. Sayang kan tak boleh nak lukis. Okay. Dan untuk pengetahuan kamu, bila kamu jumpa mana-mana ray ni sinaran kan, dan garisan dia terputus-putus. Okay. Kamu perasan garisan dia terputus-putus kan, kamu jumpa kan. Okay. Bila garisan dia putus-putus tu, itu bermaksud dia punya image is not real. Okay. Image dia tak real. Kalau dia ada garisan putus-putus ni, maksudnya kamu takkan nampak benda ni. Cahaya ni kamu takkan nampak. Okay. Dalam ini kamu boleh ambil nota dekat situ. Boleh tulis kat situ. Kalau kamu tengok mana-mana kan, kalau dia ada garisan putus-putus macam ni kan. Garisan putus-putus ni dalam maths pun ada. Dalam lines and planes tak silap saya. Yang disuruh lukis apa dia punya lines kan. Kalau kamu tengok garisan putus-putus ni kamu takkan nampak. Maksudnya benda ray, kalau in this case ray ni kamu takkan nampak. Sinaran ni kamu takkan nampak. Kamu akan hanya nampak sinaran yang ni saja. Kalau garisan dia straight macam ni, yes, kita akan nampak dia punya sinaran tu. Kalau dia dah start pun macam ni kan, kita tak nampak sinaran tu. Okay, itu kamu kena tahu. Bila ada garisan putus-putus ni. Sebab dalam matematik pun lines and planes pun ada juga macam ni. Okay, so kamu kena pandai-pandai tahulah. Okay,
Dan kita nampak pada tahun memang dia diverge, okay, ke atas. Okay. Dia tak fokus, dia tak boleh fokus kepada satu point. Okay. So di sinilah lainnya satu term kita panggil short sightedness dan juga long sightedness. Okay, short sightedness, long sightedness. Soalan form 2, tak silap saya, form 2 rasanya. Yes, form 2. Yang dia akan main dengan 5 signs tu kan. 5 signs, lepas tu apa yang ada kan. Sight, taste semua kan. Kalau macam sight, mata. Kalau taste, mouth kan, tongue yang ada 4 rasa tu. Lepas tu ear, hearing. Okay. Situ kalau kamu tengok dekat situ, ini soalan form 2 Untuk long sightedness. Long sightedness, bahasa Melayu apa long sightedness? Tolong seorang jawab. Dengar tak? Dengar ke bang? Asal diam semua? Dengar tak? Dengar. Dengar cikgu, dengar. Cikgu dengar. Jawab lah. Okay, kalau dengar jawab lah bang. Kalau senyap macam ni saya mana tahu. Saya ingat saya punya line problem ke apa kan. Kalau tak tahu cakap tak tahu. Okay, Dengar, untuk cikgu long dengar. sightedness dan short sightedness, soalan form 2 ni sebenarnya saya tanya kepada kamu. Long sightedness, short sightedness, apa lines yang kamu kena guna? Sebab ini soalan bagi yang pakai cermin mata dia kena tahu. Rabun jauh, rabun dekat, apa kena guna? Cuba fikir sikit, rabun jauh dengan rabun dekat. Soalan form 2 tu. Tak tahu kan? Okey, kalau tak tahu ambil nota senang. Okey, long sightedness bahasa Melayu apa bang? Rabun apa? Rabun jauh. Jauh. Rabun jauh. Okey, okey, sebab apa? Sebab saya tak tahu. Rabun jauh. Okey, saya letak rabun jauh. Rabun jauh kamu kena guna Okey. Ini ingat sampai tak tahu macam mana. Okey. Okey, kalau rabun jauh dia guna convex lens. Okey. Convex lens bahasa Melayu kanta apa entah? Cembung. Convex. Kanta cembung saja. Okey. Lepas tu kalau rabun dekat RD maksudnya kita kena guna concave. Okey. Dan biasa saya takkan tulis panjang-panjang, saya akan tulis kecil-kecil je. Kamu kena faham sikit. Okey. Kenapa saya suka tulis macam ni? Kalau kamu nak ingat, kamu kena cari satu formula yang boleh ingat sebenarnya. Kamu tak boleh ingat semua benda kan. Susah. Dah tua dah tu. Okey. Jadi kalau nak ingat tu kena ingat, kena pakai formula lah. Okey. Sebab dulu bahasa Inggeris dah senang. Tu nak tukar pada bahasa Melayu. So bahasa Melayu ni kamu kena pandai-pandai cari sendirilah. saya tahu yang bahasa Inggeris saja. Okay, I really familiar with English. So dia punya cara nak hafal dia senang. Kalau kamu nak tahu formula, nak hafal macam mana kan, untuk rabun jauh kita pakai apa, rabun dekat kita pakai apa kan. Kamu kena cuba tulis dulu dia punya spelling semua tu, kamu kena merge lah, pandai merge. Rabun jauh, rabun dekat. Okay, long sightedness, short sightedness. Kan? Wrong sightedness, short sightedness. Kalau wrong sightedness kamu kena guna apa? Long sightedness ni kalau ikut secara tak payah hafal pun, kalau kamu dah faham lagi senang. Okay, ikut secara logik pun long sightedness ni kita tak nampak, rabun dekat kan. Dalam bahasa Melayu ni kita tak nampak. So benda yang dekat kita tak nampak, kita kena ada satu lens yang akan fokuskan dia. Bila kita nak letak satu lens yang akan fokuskan dia, kalau kamu tengok betul-betul, kalau ikut teori kita nak cerita sekarang ni, bila ikut teori, tadi saya dah bagi tahu kanta cembung kanta cembung, dia fokus, dia punya image dia converge ni dalam bahasa Melayu apa kak?
Menipu. Itu saya suka tanya macam ni. Dia akan menipu. Bila dia menipu, maksudnya dia punya ray tu, kalau kamu tengok sinaran dia tak berpisah. Bila dia menipu, maksudnya kita akan lebih nampak image dia. That's why untuk long sightedness, itu rabun jauh, rabun dekat, kita guna benda tu. Supaya dia boleh fokuskan apa yang kita nampak. Dan benda untuk short sightedness, kita guna concave lens. Kenapa concave lens? Sebab kita tak nampak benda yang dekat jauh. Bila kita tak nampak benda yang dekat jauh, kita akan guna concave lens supaya dia dapat fokuskan dekat tempat. Sebab kita anggap ray yang akan pergi dekat sini, dia akan tertumpu dekat mana-mana section sebenarnya. Kalau dia kalau dia mana-mana dia boleh bertumpu, maksudnya kita boleh nampak lah image tu. Sebenarnya yang ini dia lagi pergi ni sebenarnya. Okay, untuk pengetahuan kamu, benda ni dia boleh tarik. Dia boleh tarik. But at the end dia akan tumpu. Cuma kita tak cukup space ni. Okay. At the end dia akan tumpu. Dia boleh tarik. Dia akan tarik kan. Lepas tu dia akan tumpu kepada satu tempat. Okay. Sebab tu short sightedness iaitu rabun jauh guna concave. Rabun dekat guna convex. Okay. So itu saja explanation dia. Okay. Cara faham dia macam tu. Okay. So cara faham dia macam tu, so kamu pun kena adaptasikan diri kamu supaya macam mana nak cara cari jalan untuk fahamkan benda ni. Benda ni kalau kamu baca, kamu dengar penerangan daripada saya, baru kamu boleh stimulate, okay, otak kamu akan berhubung dengan stimuli dan you akan ingat dengan lebih senang lah, okay, dengan cepat dia kata. Okay, nombor 4, focal point. Focal point ni, kalau kamu tengok titik fokus, focal point ni titik fokus, okay. F adalah titik di atas pelbagai aksi utama di mana semua sinar cahaya yang selari dengan paksi utama akan menupu selepas melalui kanta cembung, okay, ataupun mencapah daripadanya selepas melalui kanta cekung. Okay. So focal line dia F ataupun kita panggil dia panjang fokus. Okay. Panjang fokus dia F dan jarak antara titik fokus dengan pusat optik. Okay. Kenapa dia suruh dia bagi penerangan macam ni semua? Sebab nanti kamu akan tahu dia akan ada focal point dekat sini. Ni F. Okay. Pusat. Okay. Lepas tu kamu akan ada focal line. Focal line, lepas tu ada macam ni, ray macam ni keluar. Daripada sini ada ray keluar. Okay, daripada sini pun ditarik ray. Ditarik ray macam ni keluar. Benda yang bersilang dekat sini akan form image. Dekat sini akan form image. Dan image yang ni kita akan filter. Kita akan bagi tahu sama ada image dia ni real, okay, real ke ataupun virtual. Okay, so kita akan study benda ni lah. Kita nak tengok image dia real ke virtual dan straight ke, okay, ataupun kita panggil dalam terms fizik kita panggil upright ke, okay, upright ke, ataupun satu lagi terms dia iaitu kita panggil inverted. Ni semua terms-terms dia kamu kena ingat. Okay, tak apa, bahasa Melayu tu nanti dalam slide tu saya akan beritahu bahasa Melayu. Real ni benar, betul. Okay. Image yang real ni betul kita panggil dia. Real ni memang kita boleh nampak, kita boleh rasa. Boleh rasa. Kalau virtual ni kita panggil maya. Ya, nampak saya ingat lagi maya. Maya ni maksudnya kamu tak boleh pegang dia, tak boleh rasa dia, tak boleh buat apa. Okay. Sebutkan saya satu contoh image yang form under apa yang akan bagi karakteristik virtual. Tolong seorang beritahu saya. Apa soalan saya, daripada mana image tu yang akan form, ya, yang akan terbentuk
maya. Dekat mana dia akan terbentuk secara maya? Tahu ke tak tahu? Tak. Tahu. Tak Sebenarnya tahu cikgu. image yang kamu tengok dekat cermin tu adalah image maya. Sebab Tak. lambat tu kak, lambat respon tu. Orang dah pergi jawapan dah. Tapi tak apa. Okay, dia next time dia diam pula. Sebenarnya image yang form dekat cermin tu biasa budak perempuan kan. Nak tengok muka masa buat tu apa, lepas tak ni semua. Image yang kamu tengok dekat cermin tu adalah dekat plane mirror, kita panggil plane mirror, image yang maya. Sebab walaupun kamu nampak muka kamu tapi kamu tak boleh pegang image tu. That's we call as virtual. Yes, virtual. Dan image virtual, kita panggil dua konsep ada dekat image yang form under plane mirror. Plane mirror ni ialah cermin biasa lah kan. So satu dia merupakan maya dan satu lagi dia adalah upright. Uprightly menegak. Okay? Dia tak inverted, dia menegak. Sebab kalau inverted memang seram lah. Okay, tiba-tiba kamu tengok muka kamu terbalik pula kat image. Itu memang seram lah, tak ada. Okay. Cuma kamu tengok muka kamu tu straight dan image yang form tu adalah virtual. Virtual ni not real lah. Dia tak boleh pegang image tu. Okay. Maksud saya image yang form ni real ni sebenarnya mana-mana. Ikut mana-mana. For example, handphone kamu ke. Mana-mana itu kita panggil yang image yang orang kata yang boleh kita pegang dan boleh kita tengok, real dan juga not virtual. Okay, tak apa, nanti kita akan fokus benda tu. Okay, seterusnya nombor 7. Okay, the table below shows the character bahasa Melayu. Jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri image Y yang terbentuk oleh kanta cekung, iaitu concave lens. Okay, berdasarkan kedudukan objek yang berlainan. Okay. The moment yang ini, benda ni adalah satu-satu terms yang sangat penting untuk semua belajar supaya dia tahu benda ni. Dan satu lagi, dia kena tahu lukis sebenarnya. Okay, dan benda lukis ni nanti nak extract kita pakai macam mana nak lukis benda ni sebenarnya. Okay, first of all, image objek lebih jauh daripada 2F. Okay, objek lebih jauh daripada 2F. Dia ada F, dia ada 2F. Lebih jauh daripada 2F dan juga dia punya ciri dia merupakan maya. Okey. Dia merupakan maya. Okey. Dia merupakan tegak dan juga dikecilkan. Okey. Ini dia punya karakteristik lah bila kamu nak kata objek lebih jauh daripada F. Apa ni sebenarnya cikgu? Nanti kita akan belajar. Okay. Yang kedua, objek di antara F dengan pusat optik. Daripada center tu, daripada center tu, ni pusat dia. Okay. Kita panggil optik. Optik is pusat lah, dia punya tengah-tengah tu, center optik ni. Dia kata object is between F and center point. Contoh sini F kan. Sini F, tiba-tiba image yang form tu dekat sini. Sebab contoh dia punya intersection dia dekat sini. So image yang form ni dekat sini. Image yang form dia kata upright. So image yang form ni upright macam ni lah. Upright, virtual. Upright, virtual dan juga diminish. Maksudnya dia punya arrow ni dia kena macam ni. Sebab dia ni not real, virtual. Okay. Sebab nak lukis yang real dia punya image dia, kalau ini kita panggil real. Yang ini kita panggil panggil virtual. Ni. Ini virtual. Ni real, ni virtual. Yang ini kita panggil upright. Ni upright.
upright. Okay, ni pun upright juga. Tapi kalau kamu kata inverted ni dia terbalik bawah macam ni. Ini inverted. Okay, ini inverted. Ni inverted. Okay, ini dia punya cara nak lukis tu nanti. Saya tak pasti yang kamu kena lukis ataupun tidak untuk exam kamu. Sebab saya tengok soalan dia tak, saya tengok macam tak ada. Dia mungkin kalau ditukar teori ke apa kan, kalau keluar kena jawab juga. Tapi kita akan buat praktis tu. Tapi untuk pelajar yang betul-betul ambil subjek fizik, ya mesti dia kena pandai lukis. Kalau tidak dia tak boleh jawab soalan paper tu. Okay. Okay. Untuk nota seterusnya kalau kamu tengok dekat sini, position, kedudukan objek. Kedudukan objek lebih jauh daripada 2F. Lebih jauh daripada 2F, real, inverted, diminish. Kecil kan? Lebih jauh daripada 2F. Objek pada 2F, apa berlaku? Okay. Dia akan ada real. Okay. Songsang, inverted dan sama size dengan objek. Dan objek di antara F dengan 2F. Okay, real, inverted dan juga magnified. Magnified ni dibesarkan. Okay, so object is at F. Dia memang objek tu betul-betul dia dekat F tu dia akan menjadi besar sikit lah. Okay, kalau dia lebih jauh daripada F ni dia akan jadi diminish. Dia akan jadi dikecilkan. Okay. Okay. Dan seterusnya, objek di antara F dengan pusat optik. So, virtual, upright and magnified. So, kesimpulan dekat sini untuk slide ni kalau kamu tengok betul-betul. Kalau kamu perasan, objek tu semakin jauh daripada F, bermaksud benda tu dia akan jadi kecil. Kalau objek tu semakin dekat ke F, benda tu dia akan jadi besar. Itu dia punya end of the conclusion untuk slide ni. Okay, kamu kena ambil dia punya point of view tu macam tu. Okay, sebab itu dia punya explanation lah untuk slide ni. Kita pergi kepada seterusnya, iaitu image yang form under optik, instrumental optik instrument. Okay, instrumen optik nampak macam ni, mikroskop. Okay, optik instrumen ni kita nak observe sesuatu benda yang memang dari jarak jauh. Takkan mikroskop nak tengok kawan yang sebelah kita kan. Okay. So benda yang kita nak tengok yang kita tak nampak, so apa yang paling penting dekat sini adalah focus point. Okay, so focus point kita dekat mana? Macam mana image tu akan form? Itu semua kita akan tengok lah nanti. Okay, dalam ni. Okay, first of all, the final image, iaitu pembentukan image terakhir oleh mikroskop ditunjukkan dalam rajah ni. Tengok betul. Dia punya objek, eyepiece. Okay, objective lens dan juga counter eyepiece ni. Okay, macam mana dia tengok? Dia akan naik atas, tengok objek tu dia antara 2F dengan F. Dia antara 2F dengan F. Bila dia antara 2F dengan F tu, tengok image yang form tu macam mana? Kecil ke besar? Okay. Image yang form tu kecil ke ataupun besar? Kalau ikutkan nota tadi tu, siapa perasan? Siapa ada perasan image yang form kalau di antara 2F dengan F? Nampak? Object between F and 2F diminish. Magnified. Magnified ni dia membesar. Dia membesar. Sebab apa? Sebab mikroskop takkan benda kecil lah. Dia bagi image yang kecil lah, mana nampak. Okay. Mikroskop ni kita nak fokuskan benda yang kecil tu untuk view yang besar. Okay. Contohnya mikroskop ni kita nak tengok movement of cell. Okay. Daripada mikroskop yang kita tahu macam mana cross section of human cell, cross section of animal cell, cross section of plant cell nak tahu melalui mikroskop. Kalau kamu tengok melalui magnifying glasses tak nampak. Sebab magnifying glasses ni
Okey, salah satu soalan yang keluar, saya teringat satu soalan. Soalan tak tahu apa. Dia keluar perbezaan antara, dia bagi situasi yang mana I think dia bagi macam ni lah. A boy is observing dia observing cross sections of onion cell. Maksudnya cross section of onion tu dia observe, okay, using microscope and another guy is using magnifying glasses. He noticed that Kamarul, contohlah saya bagi situasi kat sini, Kamarul can observe the movement of cell, but Azwan cannot Azwan cannot observe the movement of cell instead of it. Can you explain what is the reason why Kamarul cannot observe the movement of cell? Kenapa dia tak boleh tengok? Budak yang guna magnifying glasses ni dia tak boleh tengok movement of cell. Kenapa? Boleh tak kamu bagi jawapan kepada saya? Boleh kamu bagi, boleh fikir tak? Maksudnya satu budak ni dia guna mikroskop, boleh nampak pula sel yang gerak tu. Satu lagi budak ni guna magnifying glasses, tak nampak dia punya movement of cell ni. Kenapa? Senang cerita, tak payah bagi situasi apa pun. Seorang tolong jawab bang. Siapa nak mencuba? Boleh mencuba. Kalau saya cakap je pun, kan semua tidur kan masalah pula. Tahu tak tahu bang, semua dia salah pula saya. Risau pula tiba-tiba kan. Mana? Boleh? Nak try boleh? Boleh. Tahu saja. Cakap nama, lepas tu try. Senang sikit saya nak panggil. Husna. Apa? Saya Husna. Okay, Husna. Sebab magnifying glass. Okay. Okay, magnifying glass dia guna satu lens and mikroskop dia ada banyak lens. Itu je. Okay. Sebenarnya bagus. Terima kasih Husna. Okay, jawapan yang Husna bagi tu paling tepat. Betul. Sebab lens. Itu je jawapan dia. Senang. Sebab mikroskop ni dia ada berapa lens Husna? Ada 2 or more. Okay, sebenarnya mikroskop ni pun lens ni dia ada 3 lens sebenarnya. Kalau kamu perasan mikroskop dia ada 3 lens. Okay. Satu, sebab multiple lens oleh mikroskop dan juga magnifying glasses single lens. Satu lagi, kalau kamu tengok betul-betul, focus point mikroskop ni lebih jauh beza daripada magnifying glasses, because magnifying glasses ni function sebenarnya saya bagi tahu dekat kamu sekarang ni. Kamu tengok sekarang ni kan 12, 13 megapiksel, 14 megapiksel, apa-apa. Saya pun tak tahu sekarang latest berapa megapiksel bang sekarang ni. Kamera real depan dan juga belakang. Kalau rear ni berapa megapiksel sekarang ni? Tahu tak? 100 lebih. Apa bang? 18 kot entah. 18. Okey, depan? Depan 5 kot. Okey. So sekarang ni sebenarnya kalau kamu tengok kan, kenapa phone you clear, phone dia tak clear kan? Sebenarnya the way kenapa benda ni dia boleh dapat image yang kita panggil tak broken. Kalau kamu perasan image kan, ada image dia tak boleh broke. Kan? Itu yang powernya iPhone dengan normal Android phone kan. Kalau kamu tengok betul-betul lah. Okay. Image yang dapat tu dia tak pecah. Kenapa tak pecah? Apa teori yang membuatkan dia tak pecah? Sebenarnya kalau kamu tengok betul-betul,
related to this question, dia boleh jadi soalan KBKK. Sebab soalan KBKK dah banyak lah. Soalan kebat kita panggil lah. Soalan kebat pun mesti ada dalam SPM. Itu memang wajib lah. Bukan dekat sejarah je kena ada. Mesti semua subjek kena ada soalan kebat. Apa yang disentuhkan dekat sini, bila kita tengok betul-betul, kita fokus satu benda dekat sini. Okay. Seperti Husna cakap tadi, kata mikroskop ada 3 lens dan magnifying glasses ada 4 lens. Walaupun mikroskop ada 3 lens, kita akan fokus satu lens saja nak tengok movement of cell. Kita tak tengok banyak lens. Satu lens saja kita adjust, baru kita akan tengok movement of cell tu. Sebab kalau kamu guna 3 lens, mana kita fokus 3 lens? Tak ada. Kita fokus satu lens saja daripada mikroskop tu. Magnifying glasses pun kita guna fokus satu lens saja. Yang membezakan dia antara magnifying glasses dengan mikroskop ni, the way that dia capture light tu. Kamu kena faham bagaimana dia menangkap, dia boleh track lights tu. Sama ada dia punya quality nak traps tu tinggi ke rendah. Kalau rendah, memang image pecah, tak nampak. Ada certain dia takkan nampak lah, macam magnifying glasses confirm tak nampak movement of cell. Sebab satu, dia kena fokus betul-betul. Dia kena fokus tu mesti kena fokus betul-betul. Dan kalau kamu mikroskop pun, kalau kamu tak pandai adjust dia punya the way that dia fokus dekat sel tu, kamu tak akan nampak movement sel tu. Cross sectional cell tu kami akan tak nampak jika kamu tak pandai adjust dekat mikroskop tu. Mana ada orang letak saja specimen terus-terus nampak sel, tak ada. Dia kena pandai adjust dulu. Dia kena pandai adjust bagaimana nak bagi lampu masuk. Lampu kalau on light tu berapa adjustment kena buat, off light tu berapa adjustment kena buat. Dia macam tu mikroskop. Sama juga dengan magnifying glasses. Kenapa dia tak nampak? Sebab dia tak boleh capture lampu tu. Faham? Dia tak boleh capture lampu tu. Bila dia tak boleh capture lampu tu, image yang form tu dia just hanya boleh sebab magnifying glasses kita nak tengok benda yang kecil tu dengan besar tu. Masa konsep tu kita guna konsep convex lens lah. Tak boleh guna concave. Kan? Sebab kita nak tengok dekat. Kalau nak tengok jauh kita boleh guna concave. Okay? Sebab benda tu nak tengok dekat kita guna convex. So dia just nak besarkan image saja. Okay, yang benda kecil tu kita just besarkan saja. Itu saja dia punya fungsi dia. Memang dia tak boleh jauh beza dengan mikroskop. Okay, the way that dia capture lampu. Sama juga dengan kamera. Kan? Kalau kamu tengok fotografer punya kamera kan, yang orang suka tangkap gambar dekat hutan-hutan yang pergi cari nature tu, kamu tengok dia punya lens tu. Focus point lens tu dia ada lens yang mahal-mahal kan. Kenapa lens tu dia boleh zoom dia boleh pergi berapa jauh pun dia boleh pergi, tapi image tak broke. Sebab apa? The way that lens tu boleh capture light. So, dia boleh trap light. Okay, dia boleh trap light. Kalau lens tu harga tinggi, kita tahulah dia punya trapping power dia macam mana. Focus point dia macam mana. Okay, that's why chapter ni kalau interesting, that's why chapter ni interesting bila kamu tahu banyak benda. Kamu boleh relate to your normal feel kan. Kamu tengok sebab benda sekarang ni semua ni adalah cameraman. Kita ada handphone kita kan. Tak benda kita tangkap gambar. Kita punya capture ni tak ada apa. Kita pun kalau tak fokus betul-betul, gambar tak dapat. Dia jadi blur. Sebab dia tak boleh capture. Dia tak boleh light tu dia tak boleh capture. The way dia boleh absorb light, lagi clear kamu akan dapat dia punya picture. Itu yang konsep sama dengan teleskop tu. Teleskop pun kalau kamu nak tengok bintang dekat star pun kamu tak boleh terus letak teleskop tengok, tak boleh. You kena pandai adjust dulu. Okay? So that's the concept of telescope. Konsep of periscope, kita guna total internal reflection. Itu nanti saya akan bagi tahu macam mana apa konsep total internal reflection. Itu untuk periscope. Okay? So dia step by step lah kita pergi. Tapi konsep dia sama saja, guna light ray juga. Okay? Okay. Sambung, banyak pula cerita. Mikroskop terdiri daripada dua jenis kanta cembung, iaitu kanta objek dan juga kanta mata. Okay? So kita ada objective lens dan juga eyepiece. Okay, ini untuk mikroskop lah, kita ada dua pun. Okay, yang besar pula benda tu kan. Dan the characteristic of image formed by objective lens, bahasa Inggeris kan. Ciri-ciri image yang dibentuk oleh kanta objek adalah nyata, songsang, dibesarkan dan menjadi objek lebih bagi kanta mata. Okay, yang ini one of the most important thing untuk soalan paper 1. Dia akan tanya what is the final what image will be formed, the characteristic of image that form lah. So kamu kena tahu teleskop ni takkan dia nak kecilkan image pula. Dah lah kita nak tengok bintang dalam
kat awan kan, takkan nak tengok secara image dia takkan kecil pula kan, mesti yang besar. So objek mesti become bigger. Itu dari segi terms. Tapi dari segi teori kalau kamu tengok, bila objek tu dia betul-betul dekat F dengan 2F tengah-tengah tu, image tu mesti magnified. Image tu mesti dibesarkan. Ni, konsep ni. Tu saya kata benda ni penting. Okay. Dia bila tengah-tengah antara 2F dengan F dia tengah-tengah image dia, confirm dia besar. Tapi dia semakin jauh daripada F, maksudnya image tu semakin kecil. Bila image tu semakin dekat daripada F ke F, image tu akan besar. Depends pada objek dia. Okay. Okay. Dan C, final image formed by eyepiece at the virtual upright and magnified. Nampak? Confirm dah tahu dah. Sebab apa? Sebab kita tahu dah konsep, kita tahu. Macam mana konsep tahu? Sebab kita tahu image yang akan form dekat tengah-tengah F dengan 2F ni mesti besar. Okay. Teleskop, takkan image dia nak bagi inverted pula. Mana boleh kita tengok inverted? Kita tengok bintang dekat langit tu mana inverted? Okay. Pernah tengok tak kat teleskop ni? Teleskop ataupun mikroskop? Pernah guna mikroskop? Pernah. Pernah kan? Jangan kata tak pernah pula. Sebab sekolah rendah mungkin lah tak pernah. Sekolah menengah form 1, form 2 masih lagi ada harapan tu. Sebab form 1, form 2 ada eksperimen yang kena tengok cross section of animal cell dan juga plant cell. Itu ada tu dekat tingkatan 2. Okay? Masa tu kamu boleh rasa lah nak pegang mikroskop macam mana nak fokus dia, macam mana nak tahu dia punya frame dia. Dan ada juga soalan objektif akan keluar pasal mikroskop. Ada juga yang akan keluar pasal dia punya parts of microscope tu pun dia akan keluar juga. Dia clip dia specimen dia macam mana, how kita nak kita panggil macam mana kita nak kendalikan microscope tu pun dia ada step dia. Okay. So banyaklah step, banyaklah dia punya pasal mikroskop ni yang kita dah pernah melalui benda ni, bukan baru bagi kita. Okay. Okay. Seterusnya nampak ni teleskop, nampak. Background saya bagi tu memang kena dengan gambar. So ini namanya seni. Ini karya dia. Okay. So, the final image formed by telescope. Tadi saya cakap pasal mikroskop, sekarang teleskop pula. Okay, kamu dua je kamu belajar. Satu teleskop, satu mikroskop. Periskop saya tahu masuk ke tak? Tahu tak apa tu periskop? Tahu ke tak? Tak tahu kan? Tak. Periskop Tak. kamu tak tahu. Periskop ni yang guna dekat kapal selam tu, tak tahu kan? Oh, tahu. Ah, right. Tahu. Ada Yang dua tak orang. tahu tu saya pun tak tahu nak cakap apa. Takut periskop ni. Maksudnya kamu tak tengok cerita banyak science fiction punya cerita, tak tengok kot. Okay. Yang ada Tak tengok. rasa. Tengok. Pirates of Caribbean. Pernah tengok cikgu tapi tak tahu nama dia apa. Bagus tu. Pernah tengok dia tak tahu nama, tapi tak asalkan tahu lah apa benda tu kan. Biasalah kan. Tahu. So periskop dia guna konsep total internal reflection. Dan apa maksud total internal reflection? Saya tak tahu kamu belajar ke tak. Kalau kamu belajar saya akan terangkan nanti pasal besar. Dia guna pasal prism. Dia punya image dan dia punya cross section of periskop ni banyak guna prisma. Prisma punya konsep. Di mana macam mana how the light is reflected. Okay. Itu dia konsep. So sekarang ni teleskop. Dan sekarang teleskop pernah guna tak Kak? Siapa pernah guna teleskop? Pernah. Teleskop ni saya rasa jarang orang guna lah. Ya. Buat zaman sekarang ni jarang. Pernah. Dulu ada. Tak pernah. Pernah bang? Pernah. Ada yang pernah, ada yang tak pernah. Kalau yang pernah tu bertuah. Yang tak pernah tu tak tahulah Kak. Sebab saya pun satu ke dua kali je pernah guna teleskop ni. Bukan tengok bintang. Sebab saya guna waktu pagi. Saja tengok. Okay. Biasa orang guna teleskop tu waktu petang Pagi tu jarang orang guna. Abang guna time petang ke malam bang? Petang je untuk saja main. Tengah hari. Tengok matahari je. Boleh. Boleh ke tengok Okey. matahari direct dengan teleskop tu? Cuba lah.
Matahari yang matahari yang direct dengan teleskop memang tak nampak lah. Oh, jadi tak ada, tak nampak. Dia macam kita tengok sunset dengan sunrise macam tu je lah dia punya feel dia. Cuma dia punya cahaya tu dia tak sakit mata sangat. Itu beza guna teleskop. Sebab cahaya tu kan dia dah observe. Dia dah diserap oleh lens dekat teleskop tu kan. So kita tak sakit mata. Kalau kamu biasa tengok dekat bila matahari terbit dengan terbenam kan. So bila matahari terbit tu takkan kita sakit mata kita tu macam adalah silau tu sikit-sikit kan. So kesilauan tu dia boleh absorb bila kita tengok melalui teleskop. Tak kurang sikit. Okay. Tapi tak rasa panas tolong kita rasa panas. Sebab jarak yang jauh dan kita memang tak boleh nampak. Okay. So no logic lah kata nampak tengok daripada sini rasa panas tak ada. Dia just silau tu kita boleh kurangkan. Itu saja sebab kita ada lens dekat teleskop. Kalau kita tengok direct sunrise ataupun sunset dengan kan. Kalau direct dia memang susah sikit kita rasa silau. Okay. Karakteristik untuk teleskop ni sebenarnya. Okay, kalau kita tengok incident ray, sinar tuju, insiden, mana dia datang ni, daripada mana, tengok incident ray daripada sini. Okay, selari dengan objek dari jauh, tengok incident ray, kamu tengok. Perasan tak? Dia guna pun convex lens juga. Kan? Dia guna convex lens juga. Bila dia macam ni memang kita tahu dah dia memang convex lens. Okay, concave ni dia satu lagi shape. Okay. Benda kita nak tengok secara, benda tu kita nak besar, kita nak tengok kecil sangat. Kalau kecil kita guna concave lah sebab dia punya ray diagram untuk concave ni nanti saya tunjuk macam mana nak lukis. Ray diagram concave ni dia akan sambung dekat ujung sekali. Ujung sekali dia akan sambung. Maksudnya ujung sekali baru dia punya ray ni dia akan sambung. Dia akan jumpa focal point dia dekat ujung. Sebab itu untuk rabun jauh kita guna benda ni sebab dia pun kita akan nampak walau jauh mana pun kita boleh nampak. Tapi certain distance, certain distance yang jauh tu yang kita boleh nampak. Sebab apa? Dia punya focus point tu jauh. Convex tak boleh. Convex dia dekat, tengok convex ni dia dekat, tengok. Dia dah jumpa dah focal point dia. Dia dah jumpa dah focal point dia, tengok. So memang confirm tak boleh guna. Orang yang jauh, rabun jauh ni tak boleh. Kau guna convex tak boleh. Lagi jauh lagi dah pun adalah. Dan siapa pakai kacamata kat sini? Apa lens kamu? Senang nak cerita sikit. Apa lens kamu kak? Sini siapa pakai kacamata? Tahu tak apa lens yang kamu pakai? Tak tahu? Tak. Tak tahu kan? Yang pakai lens lain cerita Yang lens lain cerita. Okay. So yang ini dia punya focal point. Okay, kita panggil point focus lah. Okay, titik fokus kita. Okay, so di ini focal line daripada sini ke sini dia punya focal line. Okay, nanti dalam latihan tu kita akan boost betul-betul bagi kamu faham betul-betul sikit. Sekarang 50-50, 20-80 pun tak tahu dapat ke tak. Okay, slow. Kamu punya SPM lambat lagi, sabar je. Okay, bagi saya sabar dulu. Tahun depan buat SPM kamu, betul tak? Tahun depan bulan 3, betul tak? Betul. Kan? Yes. Tahun depan bulan 6 dah result dah. So sabar dulu. Kita tak yang rushing, kita slow je pergi. Okay. Baru dapat result cemerlang kan. Okay. So yang ini objective lens, yang ini eyepiece. Okay, nampak? Okay, kalau ada garisan macam ni apa saya kata tadi tu? Tolong seorang ingat tak? Apa saya kata? Kalau ada garisan yang sengkang-sengkang macam tu. Apa maksud dia? Ray tu sampai ataupun tidak? Ray tu nampak ke tak? Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. So kalau ada macam sengkang-sengkang, ingat kalau ada sengkang-sengkang. So apa saya suruh kamu ingat, nanti kalau nak lukis, kalau lukis silap, salah markah. Tak dapat markah, kosong. Okay. Sama juga bila kamu nak buat arrow ni. Arrow ni kalau kamu buat macam ni dengan macam ni beza Macam ni dengan macam ni beza. Sini silap, salah juga. Okay, sebab tu saya suka ulang benda ni. Benda ni dengan benda ni sangat bahaya. Dan image pun kena tahu sama ada macam ni ke ataupun macam ni ke. Image ni, yang ini upright, yang ini inverted. So
So adalah dia punya ni. Satu lagi songsang. Songsang ni dia terbalik. Contoh saya berdiri macam ni, image yang form dekat cermin tu mesti songsang lah. Dia mesti songsang tu maksudnya tahu kan? Terbalik. Flip kan, flip. Terbalik. Terbalik tu inverted. Songsang ni bolehlah kata terbalik. Okay. Terbalik tapi dia tak. Tapi dia cuma just terbalik saja. Okay. Okay. So dekat sini ciri-ciri ini paling penting. Ciri-ciri image yang dibentuk oleh counter objek adalah nyata, real, songsang, okay, dan dikecilkan, diminish, okay, and becomes the object for Melayu bahasa Inggeris dan menjadi objek bagi counter mata. Ada yang tanya, cikgu, kenapa dia dah lah guna convex, tapi kenapa image yang ditunjukkan tu kecil? Orang kata macam tu kan. Okay. Sebenarnya soalan yang bagus. Tetapi macam mana dia boleh tunjuk besar? Kamu tengok dekat focus point kamu. Kecil ke besar kamu punya focus point? Lens kamu kecil ke besar? Kecil. Nampak ni? Kecil. Macam mana dia nak bagi image yang besar? So that's why kalau kamu tengok teleskop ni, kalau kamu fikir logik pun, dia punya focus point tu kecil je. Okay, macam mana nak bagi image besar? Tak boleh. Okay, so dia punya normally dia punya image tu mesti kecil lah, diminish. Okay, diminish, and satu lagi dia punya upright dan virtual. Okay, memang tak real lah image dia, mana boleh kamu pegang. Okay, contoh kamu nampak bintang dekat langit tu, kamu nak pegang, mana boleh pegang lens teleskop boleh lah, image tu mana boleh pegang. Okay, okay. And example, okay, contoh-contoh peralatan optik yang menggunakan aplikasi counter ditunjukkan dalam peta pokok di bawah. Itu nanti. Okay, so dekat image yang dekat sini tu tengok dia kecil. Okay, but the karakteristik kamu kena faham. Karakteristik bila kamu tengok dekat macam ni saja, kan? Karakteristik dia kita dah tahu dah dia, dan tengok dia punya arrow. Fokuskan dia punya arrow dekat sini macam mana. Okay, arrow dia tak sengkang, dia tak ada sengkang. Okay, dia tak sengkang. Jadi bila dia tak sengkang, dia virtual. Okay, dia sengkang ke tak sengkang ni? Sepatutnya sengkang ni. Ni virtual. Maya. Ke tak nampak sini? Sini. Sebaik. Tengok salah. Sini. Tengok ada sengkang. Sini. Ini kamu akan nampak kat sini. Kamu tak nampak sini, kamu nampak sini. So image ini. Okay. Ini image akan form dekat mata kamu. So memang okay. Seterusnya. Ini secara lagi teliti. Siapa yang invent teleskop? Siapa yang invent teleskop? Tahu tak? Siapa yang mencipta teleskop? Itu soalan saya. Apa kak? Siapa yang invent ataupun siapa yang mencipta teleskop? Datuk? Apa? Datuk? Datuk Galileo Datuk Melio. Okay. Yang invent teleskop ni Galileo Galilei. Okay. Dia invent teleskop. So bayangkan dia punya idea, apa idea yang dikeluarkan masa dia nak invent teleskop. Nampak how smart dia boleh fokuskan stars on the sky, kan? Dia boleh tengok stars on the sky. Okay. So betapa idea and teori ni mostly physician yang boleh create this one, because dia kena tahu betul-betul concept of light.
Macam mana light tu akan fokus, di mana light tu akan fokus, apa lens yang kita kena gunakan, image yang form tu image apa, kita kena study betul-betul. And image yang form tu sama ada real ataupun virtual. So obviously it is virtual. So apa konsep, apa teori dia? Daripada light yang di capture daripada awan tu, macam mana dia nak reflectkan yang bagi kita nampak. Banyak dia kena research. Okay. So dekat sini, ini slide saya yang lama sebenarnya, yang English version itu. So saya ambil, saya masukkan dekat sini lah. Okay. Tengok 1609. Oh yo, Galileo became the first person to study the heavens using a telescope. Nampak 1609. Tak tahulah siapa ada kan. His first telescope was 8x magnification, but that year he also developed 20x magnifications, one which he used to study the moon and planets. Okay, Galileo used a telescope that was made up of just a convex lens and concave lens. For more powerful telescope were developed using two convex lenses in a line. Okay. So below is a section, cross section, section through the ray diagram of Galileo's telescope. Ini teleskop yang Galileo's ingat lah, sama je konsep dia sebenarnya. Kamu belajar sekarang pun dengan Galileo punya tu sama saja, tak ada beza. Okay. First dia start dengan light from object like the moon. Okay, the light from object like the moon. Okay, nampak dia punya objek sini. So bila dia guna concave dekat sini, dia guna konsep ni, dia masuk kepada concave. Okay, dia dah guna konsep concave ni. Maksudnya dia ada two lens kat sini, twice lens kat sini. Macam yang ni dia ada dua saja lens dekat sini. Okay, ini dia ada dua lens saja dekat sini, tengok. Okay, dekat sini. So kat sini dia letak dua lens yang berbeza, satu convex, satu lagi concave. So dua lens yang berbeza, satu dia akan light object like the moon. Tengok objek daripada light from mana. Okay, light from object, maksudnya inilah objek dia. Okay, ini objek. Okay, ini yang image lah, obvious lah, image yang form dekat mata kamu. Okay, so daripada objek yang capture dia adalah convex lens. Okay, kan tercembung yang akan capture dia punya objek tu. Dia akan observe tu dan dia akan try focus. Sebenarnya dia boleh fokus terus pada focal point, tapi dia letak dekat sini dah masuk focal point dah, tapi dia letak concave lens supaya, okay, kenapa dia letak concave lens? Sebab light daripada moon tu bukan dekat. Betul tak bang? Dekat dia bukan dekat, dia jauh. Bila jauh, kamu nak letak berapa lens convex? Takkan sini, convex, apa jadi? So dia letak concave lah, sebab concave dia boleh observe jarak jauh. Rambut jauh boleh guna concave kan. So dia guna concave lah, so dia boleh lebih fokuskan benda tu. Bila dia guna concave, so image yang form dapat tu dia boleh terus kita nampak. And then the karakteristik pun dia akan jadi kecil lah sebab dia ada concave kat sana. Okay, itu konsep dia. Kenapa saya letak slide ni dekat sini? Sebenarnya kalau pelajar dia boleh jawab, dia boleh terangkan macam saya kan? Tapi kalau macam belum lagi faham, sabar dulu. Okay? Belum lagi faham, sabar dulu lah. Okay? Okay. So saya rasa masa dah dekat pukul 10 kan, takut nanti kacau pula kamu punya ni. Okay. So saya rasa I kena stop slide saya sebab saya pun tak perasan masa dah lebih pukul 10, betul tak? Dah pukul 10 lebih kan? Dah 10 lebih lah, tapi macam syok lah belajar. Cikgu. Macam syok belajar dengan cikgu. Sambung. Ini kali pertama ke dah lama dah dengan saya ni? Sambung Macam banyak kali. First time. Sambung First je. time. First time. Sambung sikit. First time sambung je. Hai. Kali pertama. Sambung je. Tak apa. Kita ni ni ada masa. Sabar dulu. Halang-halang ni. Saya nak sambung susah nanti sebab okay, I akan demo je slide seterusnya saya ni. Nanti minggu depan saya akan terangkan sebab benda ni saya tak boleh terus fokus. Yang ni, saya nak terangkan yang ini dengan kamu.
Sebab benda ni saya nak terangkan ni, saya tak boleh pergi laju, nanti kamu tak faham. Yang ni yang saya tak dari tadi tengah cakap je. Saya kata, okay tengok ray macam ni macam mana, ray yang ni macam mana, ray yang ni macam mana kan. Saya nak fokus benda ni. Sebab benda ni mesti keluar paper 2. Dia suruh lukis. Saya takut nanti kamu tak tahu lukis, rugi. Banyak pelajar suka tak lepaskan peluang nak lukis benda ni. Tak susah kalau kita belajar betul-betul. Kita faham betul-betul, tak susah benda ni. Okay. So saya tak boleh pergi laju sangat sebab ni nanti saya takut kamu tak faham benda ni. Okay. So saya rasa daripada sini, saya ingat baru pukul 9 lebih kan. Dia tengok, oi dah pukul 10 Wah, lah. short kan belajar. Biasalah bang kan. Shop belajar tu ada tu, bagus lah tu kan. Memang terbaik Awal-awal kan. macam ni